Bismillahirrahmanirrahim. Syukur kehadrat ilahi kerana kita dapat bersama-sama lagi dalam program Temu Bahas kita pada hari ini yang akan membuka mata dan minda ramai pihak. Assalamualaikum kepada semua penonton yang berada di ruangan live kita pada hari ini. Saya Nurul Fatin selaku moderator anda pada hari ini yang akan mengupas isu yang akan memberi kesedaran tentang masalah yang berlaku dalam negara kita pada masa hari ini. Terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua penonton yang sudi meluangkan masa pada hari ini. Sebelum saya bercakap dengan lebih berdalam tentang isu ini, mari kita sama-sama meluangkan masa melihat video yang telah saya sediakan. Kadar pengangguran di Malaysia meningkat kepada 4.5% tahun lalu iaitu kadar tertinggi dalam tempoh 27 tahun. Ketua Perangkawan Malaysia Datuk Seri Dr. Muhammad Uzair Mahidin berkata, ya apabila jumlah permintaan buruh dalam negara yang lebih perlahan akibat impak negatif pandemik COVID-19. Dalam satu kenyataan, beliau berkata statistik tenaga buruh menunjukkan krisis kesihatan yang melanda negara telah menyebabkan pertambahan bilangan penganggur melebihi 200,000 orang. Tambahnya, kadar pengangguran meningkat kepada 772,900 orang dengan kadar 4.8% pada Disember tahun lalu. Bilangan penduduk yang bekerja bagaimanapun sedikit meningkat setelah kerajaan membenarkan sektor ekonomi kembali beroperasi selain kebenaran untuk merentas negeri. Beliau berkata, pekerja dalam sektor perkhidmatan terus mencatatkan tren meningkat terutama dalam aktiviti perdagangan, borong dan runcit, kesihatan, kemanusiaan, kerja sosial, maklumat, komunikasi dan pendidikan. Guna tenaga kerja dalam industri berkaitan pelancongan seperti penginapan dan perkhidmatan makanan, pengangkutan dan penyimpanan serta kesenian, hiburan dan rekreasi terus menurun akibat terjejas dengan pandemik COVID-19. Bagi sektor pembuatan, guna tenaganya terus merekodkan pertumbuhan positif pada bulan sama, manakala sektor pertanian, pelembungan, pengkuarian dan pembinaan kekal mencatatkan penurunan. Bertetapan dengan video berita yang disediakan oleh Buletin Utama TV3, tajuk program bual bicara kita pada hari ini adalah Pasca COVID-19, Singkat Krisis Ekonomi dan Pengangguran. Tidak dapat dinafikan bahawa virus kecil COVID-19 ini telah menggegarkan satu dunia dari sudut kesihatan, keselamatan, ekonomi dan sosial di setiap negara. Hari ini negara kita masih berada dalam fasa pemulihan krisis COVID-19. Hakikatnya serangan wabak COVID-19 ini telah menyebabkan perkembangan ekonomi negara kita telah terjejas teruk dan akibatnya ramai rakyat kita yang telah diberhentikan kerja. Nasib anak muda pula dilihat kelam kabut dengan berdepan kemungkinan yang diberhentikan kerja pada bila-bila masa. Berdasarkan laporan terkini Jabatan Perangkaan Malaysia, kadar pengangguran melonjak kepada 5% iaitu meningkat sebanyak 48.8% berbanding tahun sebelumnya. Penutupan operasi bagi sebahagian besar perniagaan semasa penutupan dan penyekatan penuh bermula daripada 1 Jun lalu hingga 14 Jun ini telah memberi kesan kepada kehilangan pekerjaan dan menyebabkan pencari kerja merasakan sukar untuk mendapatkan pekerjaan. Jumlah pengangguran yang direkodkan ialah sebanyak 7,078 adalah yang paling tinggi sejak 34 tahun lalu. Kadar pengangguran tertinggi pernah dicatatkan di Malaysia adalah pada kadar 7.4% pada tahun 1986. Namun ini harus diberikan perhatian kerana kadar pengangguran 5% ini melangkaui kadar pengangguran rakyat Malaysia ketika krisis ekonomi Asia pada tahun 1998 sehingga 1999 dan kelembapan ekonomi dunia sekitar tahun 2007 hingga 2009. Penduduk bekerja yang paling terjejas adalah di sektor pembuatan dan perkhidmatan iaitu penginapan makanan dan minuman dan rekreasi serta perkhidmatan lain seperti pusat kecantikan dan salon. Bagi mengupas isu ini dengan lebih lanjut, saya bawakan anda tetamu-tamu yang sangat pakar dalam bidang arif ini iaitu yang pertama adalah Profesor Madya Nurul Sufia, seorang pensyarah unit perancangan ekonomi di Universiti Malaysia Terengganu. Yang kedua, Puan Sri Dr. Nur Hazatul Zulaikha, seorang Ketua Perangkaan di Jabatan Perangkaan Malaysia. Dan yang ketiga, Datuk Muhammad Jazli, seorang Menteri Kewangan. Tanpa membuang masa, saya akan terus mengajukan soalan-soalan kepada panel-panel kita hari ini. Baiklah Prof, seperti yang sedia maklum, COVID-19 ini telah menyebabkan ekonomi Malaysia terus jatuh dari hari ke hari. Sebagai seorang yang pakar dalam bidang ekonomi, mungkin Prof boleh mengulas lebih lanjut tentang kemelisitan ekonomi
pada hari ini. Okey, baiklah. Terima kasih kepada saudari moderator. Baiklah, alhamdulillah kita lihat walaupun kita lihat hari ini kes pandemik COVID-19 ini menampakkan cahayanya, namun kita harus faham bahawa secara globalnya dunia masih berperang dengan COVID-19 dan selain daripada faktor kesihatan yang terjejas kerana pandemik ini, sisi lain yang turut terjejas sama ialah sektor ekonomi sebenarnya. Ia memberi kesan yang dirasai oleh kebanyakan daripada kita. Ramai daripada Malaysia sebenarnya yang tidak terjejas secara terus dengan COVID-19 ini dari segi kesihatan, tetapi hampir semua kita pada hari ini merasai kesan COVID-19 ini daripada segi ekonomi. Sudah tentu kita katakan alhamdulillah dengan keberanian oleh pihak kerajaan dan KKM yang berani untuk mengumumkan PKP yang menyaksikan kita berjaya mengurangkan seterusnya mengawal COVID-19 ini daripada berpanjangan dalam masyarakat kita. Walau bagaimanapun PKP yang berpanjangan dengan hampir berbulan-bulan lamanya ini turut menyaksikan syarikat-syarikat, perusahaan-perusahaan, perniagaan-perniagaan besar ataupun kecil sekalipun sama-sama terjejas. Banyak yang tidak boleh beroperasi dan ini secara terangnya menjejaskan aliran wang syarikat-syarikat tadi. Dan sudahnya kita menyaksikan ramai daripada perusahaan-perusahaan yang gulung tikar dan tutup dan tidak mampu lagi bertahan disebabkan oleh kegagalan atau kekurangan aliran wang tadi. Maka tidak hairan daripada itu kita menyaksikan peratusan pekerja yang diberhentikan meningkat dengan mendadak disebabkan oleh PKP yang berpanjangan dalam usaha kita menentang COVID-19 tadi. Untuk syarikat yang masih bertahan, cabarannya untuk terus beroperasi dengan kos yang paling langkah-langkah biasa seperti pemberhentian pekerja, pemotongan kos operasi, segala kos overhead dan marketing semuanya sedang rancak dipotong oleh hampir semua syarikat dalam semua sektor yang sedang berlaku. Walaupun ini secara peribadinya kepada syarikat-syarikat ini tadi mampu membantu mereka untuk terus bertahan dalam keadaan hari ini, tetapi hakikatnya ianya turut membantu kepada kelembapan ekonomi negara apabila ramai yang terjejas teruk dan diberhentikan pekerjaan mereka. Kuasa beli rakyat semakin berkurang, maka permintaan kepada apa sahaja bekalan setiap hari, setiap sektor ini adalah semakin dikurangkan. Ini salah satu rantaian yang teruk sebenarnya. Dalam keadaan ini diterukkan lagi apabila pelabur-pelabur daripada luar negara mula melihat ini sebagai tanda yang kita tidak mampu menguruskan ekonomi dengan lebih baik. Maka mereka mula menarik keluar wang ataupun pelaburan mereka sama ada untuk menyelamatkan diri atau pergi ke tempat itu. Tetapi apabila ini berlaku, semakin banyak syarikat-syarikat besar, kilang-kilang besar terpaksa tutup disebabkan kekurangan dana dan impaknya pula ialah semakin ramai daripada kita yang kehilangan pekerjaan dan ramai yang akan menganggur. Seterusnya, perdagangan antarabangsa dilihat semakin terbantut. Kuasa ataupun keupayaan Malaysia di pentas antarabangsa untuk berdagang atau untuk memasarkan diri kita juga akan semakin terbantut. Keseluruhan rantaian untuk permintaan dan penawaran dilihat terputus disebabkan oleh COVID-19 ini. Sebagai contoh, bekalan diberhentikan apabila COVID melanda China. Kilang-kilang yang membekalkan kebanyakan barang di dunia tutup dan rantaian seterusnya semuanya terjejas disebabkan oleh bekalan yang diberhentikan. Atau contohnya permintaan yang tiada oleh lockdown yang dilakukan. Contohnya sektor pelancongan di Malaysia di mana kita lihat sektor ini sangat teruk terjejas. Bagaimana kita ada perusahaan, pengusaha-pengusaha, kita ada tempat-tempat dan kita ada lokasi-lokasi yang cantik dan sebagainya, tapi kita tiada permintaan. Orang sudah tidak lagi untuk ke tempat-tempat ini dan ini sebenarnya memutuskan terus rantaian permintaan dan penawaran dan ini menjadikan ekonomi sekarang semakin parah dan semakin sukar. Ada yang mengatakan ianya bukan sesuatu yang baru kerana setiap 10 tahun kita akan menjangkakan ekonomi turn down.
benar, itu tidaklah dinafikan. Tetapi apa yang menjadikan potensi kegawatan kini jauh lebih parah malah terburuk semenjak Perang Dunia Kedua adalah disebabkan hampir seluruh sektor terjejas secara serentak. Dalam keadaan biasa, kerajaan boleh campur tangan apabila satu ataupun dua ekonomi sahaja yang terjejas. Namun kerajaan boleh campur tangan, bantu daripada segi dana, bantu daripada segi kemudahan dan pelbagai lagi untuk merancakkan semula ekonomi dalam sektor terbabit. Tetapi apabila keseluruhannya secara serentak terjejas, kerajaan mengalami masalah untuk membantu setiap satu daripada sektor-sektor ini. Kerajaan terpaksa memberi bantuan ataupun suntikan dana dan sebagainya kepada semua sektor-sektor yang terlibat. Apabila sektor yang terlibat ini sangat banyak, bantuan yang diberikan semakin berkurang ataupun tidak mencukupi untuk membantu merancakkan sektor masing-masing. Jadi dalam hal ini, keseluruhan negara akan perlu ikat perut, catu diri sehingga setiap ekonomi kembali pada landasan ataupun kapasiti masing-masing. Lebih parah lagi, masalah kegawatan ekonomi ini tidak lagi bersifat regional seperti tahun 98 apabila kita berdepan dengan masalah krisis kewangan Asia 1998, ianya bersifat regional. Tetapi hari ini kita melihat ianya lebih bersifat global. Seluruh dunia berdepan dengan ancaman COVID-19, seluruh dunia melakukan lockdown, makanya seluruh dunia sekarang sedang berhadapan dan bersiap sedia untuk menghadapi ekonomi tunggang ini. Seharusnya semua kita bersiap sedia daripada hari ini. Saya mendoakan anda dan semua kita untuk dapat sama-sama bertenang dan sama-sama bersatu hati dan berusaha sehabis baik untuk mendepani cabaran yang satu ini. Ada antara kita yang lebih bijak dan lebih bersedia daripada segi kewangannya, daripada segi kebolehannya, daripada segi keupayaannya, dan mereka ini melihat economic turndown ini sebagai satu peluang untuk pelaburan. Apa sahaja mungkin daripada segi saham, emas, hartanah, tapi mereka melihat situasi ini sebagai satu peluang untuk melabur. Ada antara kita sekarang yang sedang susah hati. Adakah aku akan diberhentikan kerja? Bagaimana untuk memberi makan anak dan isteri? Ada antara kita yang memang sudah pun diberhentikan kerja dan ada yang hari-hari memikirkan apa yang perlu dilakukan selepas ini. Perkara paling utama ialah membiasakan diri kita, keluarga kita, unit keliling kita untuk bersedia menghadapi hari-hari depan yang lebih suram. Ikat perut dan berbelanjalah jauh di bawah kemampuan kita. Ya, kehidupan harus berjalan dan ianya akan tetap berjalan, tetapi ianya tidaklah harus berjalan dalam keadaan yang biasa. Kita harus bersedia dan tahap kesediaan kita inilah yang memungkinkan kita dan keluarga kecil kita supaya dapat menghadapi keadaan yang genting ini dengan lebih baik. Itu saja daripada saya. Baiklah, jadi apa yang dapat saya ringkaskan bahawa di sini umumnya terdapat dua sebab berlakunya kemelesetan ekonomi. Yang pertama, banyak sektor yang tidak boleh dioperasi disebabkan PKP semenjak tahun lalu. Yang kedua adalah perdagangan antarabangsa yang terbatas. Betul ke Prof? Ya, betul tu. Okey, seterusnya Puan Sri. Mungkin Puan Sri boleh jelaskan sedikit tentang keadaan statistik ekonomi negara kita apabila wabak COVID-19 ini menyerang negara kita. Assalamualaikum. Terima kasih saudara moderator Nurul Fatim. Okey, terdapat perubahan yang sangat ketara dalam statistik ekonomi negara apabila negara dilanda pandemik COVID-19. Okey, keluaran dalam negara kasar KDNK Malaysia mencatatkan penyusutan 3.4% pada suku keempat 2020 dalam keadaan peningkatan ketara kes jangkitan COVID-19 sekaligus menjadikan prestasi keseluruhan tahun kepada negatif 5.6% berikutan perintah sekatan dan penutupan sempadan di peringkat global.
Sektor pembuatan merupakan penyumbang utama ekonomi pada suku keempat 2020 apabila mencatatkan pertumbuhan positif manakala perkhidmatan, perladangan dan perlombangan masing-masing mengalami pengucupan. Kali terakhir KDNK tahunan negara mencatatkan kemerosotan adalah pada 2019 dengan 1.5% dan prestasi tahunan 2020 merupakan penyusutan kedua terbesar selepas 1998 pada negatif 7.4% akibat krisis kewangan Asia. Okey, pertumbuhan lebih perlahan pada suku berkenaan disebabkan terutama oleh sekatan pergerakan yang lebih ketat selain gangguan bekalan komoditi. Bagaimanapun ia diimbangi oleh pertumbuhan berterusan dari segi permintaan luaran. Pertumbuhan ekonomi pada 2020 adalah sedikit lebih rendah berbanding dengan unjuran awal Bank Negara Malaysia, iaitu di antara negatif 3.4% dengan negatif 5.5%. Malaysia mencatatkan pertumbuhan 0.7% pada suku pertama 2020 sebelum merosot kepada negatif 17.1% pada suku kedua dan menjadi lebih baik kepada negatif 2.7% pada suku ketiga. Bagi pelarasan musim suku tahun ke suku tahun merekodkan pertumbuhan negatif 0.3% pada suku keempat berbanding dengan 18.2% pada suku ketiga tahun yang sama. Mengikut bulanan, KDNK negara bertambah baik kepada negatif 1.7% pada Disember selepas Perintah Kawalan Pergerakan PKP antara daerah dan negeri ditarik balik pada Oktober dan November. Justeru prestasi aktiviti ekonomi susulan daripada faktor penawaran dan permintaan domestik serta pengaruh sektor luaran telah menyebabkan ekonomi Malaysia merekodkan pertumbuhan negatif bagi 3 suku tahun berturut-turut pada 2020. KDNK Malaysia pada suku keempat 2020 menyusut 3.4% dipengaruhi oleh pengunjupan dalam semua sektor ekonomi kecuali sektor pembuatan yang mencatatkan pertumbuhan 3.0%. Okey, untuk sektor perkhidmatan merupakan penyumbang utama kepada aktiviti ekonomi. Merosot 4.9% berbanding dengan negatif 4.0% pada suku ketiga. Ia disebabkan oleh penyusutan subsektor berkaitan industri pelancongan akibat sekatan perjalanan yang menyumbang kepada penurunan ketibaan pelancong asing ke Malaysia serta kekangan pergerakan pelancong domestik dalam negara. Antara subsektor paling teruk terjejas adalah makanan dan minuman serta penginapan di samping pengangkutan dan penyimpanan yang mencatatkan penyusutan 2 angka. Okay. Timbangan akaun semasa Malaysia juga terus mencatatkan lebihan dengan jumlah bernilai 19 bilion ringgit Malaysia pada suku akhir 2020 dipacu oleh ekspor bersih barangan yang lebih tinggi pada 12.4%. Susulan permintaan luaran yang lebih kukuh sekaligus ekspor merupakan pertumbuhan lebih positif berbanding dengan import. Secara tidak langsung, mendorong dagangan dalam ekonomi negara mencatatkan lebihan 184.8 bilion ringgit pada 2020 dengan jumlah dagangan luar negara Malaysia mencecah hampir 2 trilion ringgit. Dari segi permintaan pula, semua komponen perbelanjaan merekodkan pertumbuhan negatif kecuali perbelanjaan penggunaan akhir kerajaan yang masih mengekalkan pertumbuhan positif pada suku tahun ini. Bagaimanapun, perbelanjaan penggunaan akhir swasta dengan sumbangan 58% kepada KDNK merosot 3.4% berbanding dengan negatif 2.1% pada suku ketiga. Ekoran dipengaruhi oleh penurunan bagi perbelanjaan restoran dan hotel, perkhidmatan rekreasi dan kebudayaan serta hiasan, perkakasan dan penyelenggaraan isi rumah. Itu saja statistik ekonomi negara Malaysia.
Okey, baiklah. Terima kasih kepada Puan Sri atas pencerahan yang ringkas tetapi padat dengan isi. Kemudian kita beralih pula kepada Datuk Muhammad Jazli selaku Menteri Kewangan. Umum tahu bahawa menteri atau wakil rakyat merupakan platform yang betul untuk rakyat menyatakan pendapat dan suara mereka. Tidak dapat dinafikan juga rakyat adalah antara mereka yang terkesan dengan pandemik ini. Oleh itu, soalan saya adalah ada ataupun tidak inisiatif yang disediakan oleh kerajaan dalam menangani masalah ekonomi sejak berlakunya wabak COVID-19 di negara kita. Okay, baik, terima kasih kepada moderator dan Assalamualaikum kepada rakan-rakan panel dan hadirin sekalian. Baiklah, seperti yang kita sedia maklum, pelaksanaan PKP telah menyebabkan banyak organisasi yang terjejas dan ramai orang awam yang telah kehilangan pekerjaan kesan daripada pelaksanaan PKP. Oleh itu, atas keprihatinan pihak kerajaan dan dalam menangani masalah ini, pakej rangsangan ekonomi iaitu prihatin telah diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada 27 Mac 2020. Pakej rangsangan ekonomi iaitu prihatin berjumlah 250 bilion yang akan memberi manfaat kepada semua orang. Daripada jumlah ini, hampir 128 bilion disalurkan untuk melindungi kebajikan rakyat dan 100 bilion untuk menyokong dua perniagaan termasuk perusahaan kecil iaitu PKS dan 2 bilion untuk memperkukuh ekonomi negara. Manakala 20 bilion telah diumumkan dalam pakej rancangan sebelum ini. Pakej prihatin ini menyediakan bantuan segera untuk meringankan beban yang ditanggung oleh anda semua. Sama ada anda seorang nelayan di Kukup Johor atau pekebun kecil di Jeli Kelantan. Anda pengusaha chalet di Ceranting atau penarik beca di Melaka, peniaga pasar malam di Kuala Lumpur atau pasar tamu di Kundasang, anda semua akan menikmati manfaat daripada pakej rancangan ekonomi yang peduli rakyat ini. Seperti yang saya sebutkan tadi, tiada golongan yang akan tercicir. No one will be left behind. Keutamaan kerajaan pada waktu ini ialah untuk membendung penularan wabak COVID-19. Untuk itu, saya telah mengumumkan peruntukan berjumlah 500 juta kepada Kementerian Kesihatan Malaysia. Bagi meningkatkan lagi keupayaan kementerian, kerajaan akan menyalurkan peruntukan tambahan sebanyak 1 bilion bagi pembelian peralatan dan perkhidmatan untuk memerangi COVID-19. Termasuk mendapatkan hikmat kepakaran perubatan daripada perkhidmatan kesihatan swasta. Dalam pakej rancangan ekonomi yang pertama, kerajaan telah bersetuju memberikan allowance khas kepada doktor, jururawat dan kaki tangan perubatan yang lain yang terlibat secara langsung dalam pengurusan dan pembendungan wabak ini. Saya sedar dalam situasi getir pada waktu ini, kaki tangan kesihatan kita sedang bekerja bertungkus lumus dalam keletihan dan keadaan yang agak tertekan. Namun mereka terus cekal berjuang untuk mengharungi cabaran yang hebat ini. Sebagai menghargai pengorbanan mereka, kerajaan akan meningkatkan allowance khas yang diterima daripada RM400 kepada RM600 sebulan mulai 1 April 2020 sehingga wabak ini berakhir. Pada masa yang sama, kerajaan juga bersetuju memanjangkan allowance khas sebanyak 200 sebulan kepada 4 anggota iaitu tentera, polis, custom, immigration, anggota Angkatan Pertahanan Awam serta rela yang terlibat secara langsung dalam melaksanakan perintah kawalan pergerakan. Allowance ini juga akan dibayar melalui 1 April 2020 sehingga wabak COVID-19 berakhir. Dianggarkan seramai 169,000 kaki tangan tambahan akan mendapat manfaat ini. Saya faham bahawa dalam keadaan bencana seperti ini, seperti yang kita hadapi sekarang ini, sebahagian besar daripada saudari-saudari terjejas dari segi sumber pendapatan. Oleh itu, untuk meringankan beban anda, kerajaan akan menyediakan bantuan prihatin nasional iaitu pemberian secara tunai iaitu one-off dengan peruntukan hampir 10 bilion dan buat pertama kalinya akan disalurkan juga kepada kumpulan M40. Mereka ini termasuk pekerja swasta, peneroka Felda
petani, nelayan, peniaga kecil dan semua yang tergolong dalam M40 dan ke bawah. Baik, itu sahaja. Jadi bantuan kerajaan ini bukan sahaja boleh dirasai oleh rakyat yang hilang punca pendapatan. Tetapi warga KKM seperti doktor, jurawat dan kaki tangan perubatan lain turut mendapat habuan mereka. Okey, baiklah Prof. Jika tadi kita bincangkan bagaimana kemelesatan ekonomi boleh berlaku di negara kita, jadi sekarang mungkin Prof boleh kongsikan sedikit tips ataupun langkah-langkah sebagai persediaan bagi rakyat menghadapi kemelesatan ekonomi secara global. Silakan Prof. Okey, baiklah. Antara langkah yang boleh kita ambil untuk sebagai salah satu persediaan untuk menghadapi kemelesatan ekonomi global ini ialah yang pertamanya ialah cash is king. Semasa berlaku kemelesatan ekonomi ini, kita harus bersedia dengan simpanan kecemasan selama 3 hingga 6 bulan gaji. Ini kerana kita akan berhadapan dengan kemungkinan diberhentikan kerja. Selain itu, sudah pasti peluang kerja baru akan semakin berkurang. Penganggur akan berhadapan dengan situasi sukar di mana simpanan kecemasan sangat penting ketika kita diberhentikan kerja untuk menampung kos-kos keperluan harian. Pada saat ini, aset kita dalam bentuk wang ringgit adalah lebih berguna daripada rumah yang akan mengambil masa yang lama untuk dicairkan menjadi wang. Okay. Yang seterusnya ialah teruskan berbelanja. Situasi kemelesatan ekonomi ini bermakna peniaga-peniaga kecil akan kurang punca pendapatan kerana pengguna semakin berhati-hati dalam membuat pembelian. Berbelanjalah secara berhemah supaya peniaga-peniaga mendapat untung dan mampu menjana ekonomi negara. Pakej rangsangan ekonomi yang telah diumumkan oleh Perdana Menteri bertujuan untuk meningkatkan ekonomi setempat di negara kita. Gunakan duit yang ada untuk berbelanja di kedai-kedai runcit, restoran dan penjaja tepi jalan. Sekiranya kita merupakan di antara golongan yang diberhentikan kerja atau dipotong gaji, penting untuk kita menilai semula gaya hidup seharian kita. Kurangkanlah perbelanjaan yang tidak penting dan mulakan langkah penjimatan sebelum wang kita susut sedikit demi sedikit. Yang ketiga, selesaikan hutang kad kredit dan pinjaman peribadi. Hutang tersebut merupakan hutang dengan kadar faedah yang sangat tinggi. Ini menyebabkan kita terpaksa membayar kos yang tinggi untuk membuat pembayaran balik untuk melansaikan hutang. Justru kita perlu memberi keutamaan dalam melansaikan hutang kad kredit dan pinjaman peribadi ini terlebih dahulu. Sebagai contoh, pembayaran balik pinjaman rumah yang boleh ditangguh dengan adanya moratorium. Pinjaman rumah dan kereta boleh ditangguhkan selama 6 bulan bagi memudahkan kita menyelesaikan hutang yang mempunyai kadar faedah yang tinggi terlebih dahulu. Seterusnya ialah pelaburan. Pasaran saham telah jatuh susulan daripada krisis yang kita sedang hadapi sekarang ini. Ini menjadikan harga saham secara umumnya lebih murah berbanding nilai saham itu sendiri. Secara logiknya seolah-olah kita membeli saham dengan harga diskaun, terutamanya saham dengan fundamental yang kukuh. Pastikan kita menggunakan strategi dollar cost averaging, memandangkan ada kemungkinan pasaran saham akan menurun sebelum ia menaik semula. Sejarah mungkin berulang. Krisis ekonomi pada tahun 2008 hingga 2009 ada ramai yang bankrupt dan ada ramai juga yang menjadi jutawan. Selepas COVID-19 ini dan kemelesatan ekonomi global ini berlalu, sudah pasti pasaran saham akan kembali pulih dan kita akan boleh melihat hasil daripada pelaburan yang kita lakukan itu. Yang kelima saya kira ialah memantapkan kredit skor, di mana ketika kemelesatan ekonomi ini kita telah menyaksikan lambakan-lambakan rumah yang dijual dengan harga di bawah harga pasaran
Bahkan perkara ini sudah berlaku sebelum PKP dimulakan lagi. Sekiranya kita mempunyai pendapatan yang stabil dan lebihan wang untuk dilaburkan tanpa menjejaskan simpanan kecemasan, bolehlah kita pertimbangkan untuk membeli rumah pada harga yang murah. Namun begitu, kita perlu mempunyai kredit skor yang kukuh kerana bank akan memperketatkan kriteria pembelian pinjaman tersebut. Mungkin itu saja. Okey, baiklah. Saya harap penonton boleh mencatat tips-tips tersebut dan mula mempraktikkan dalam kehidupan seharian. Okey, baiklah. Seterusnya Puan Sri. Jika kita lihat sekarang, wabak COVID-19 ini tidak menunjukkan pengurangan, malah ianya makin serius. Oleh itu, ada ataupun tidak tanda-tanda ekonomi Malaysia akan pulih semula dan apakah langkah-langkah yang patut dilakukan untuk menjaga ekonomi negara Malaysia? Okey. Ekonomi negara menunjukkan tanda-tanda pemulihan secara beransur-ansur apabila beberapa indikator ekonomi utama mula memperlihatkan prestasi yang lebih baik pada suku pertama tahun ini. Perkembangan ini selari dengan trend pertumbuhan ekonomi kebanyakan negara di seluruh dunia yang mula mencatatkan pertumbuhan positif bagi tempoh sama meskipun krisis kesihatan masih berlarutan. Mengulas mengenai situasi ekonomi negara pada suku pertama tahun ini, Keluaran Dalam Negeri Kasar (KDNK) negara menunjukkan prestasi lebih baik apabila merekodkan penyusutan marginal 0.5% berbanding penguncupan 3.4% pada suku tahun sebelumnya. Peningkatan ini disokong oleh pengembangan dalam sektor pembuatan dan pemulihan sektor pertanian. Di samping itu, semua sektor ekonomi mencatatkan prestasi yang lebih baik berbanding 2 suku tahun terakhir. Ekonomi Malaysia pada suku tahun ini juga pulih secara beransur-ansur selepas lebih banyak aktiviti ekonomi dibenarkan beroperasi semasa Perintah Kawalan Pergerakan PKP 2.0 berbanding pelaksanaan lebih ketat pada ketika PKP 1.0 pada Mac 2020. Pelbagai pakej rangsangan yang diperkenalkan oleh kerajaan juga mendorong pemulihan ekonomi dan mengurangkan kesan potensi kerugian ekonomi negara ini. Turut menunjukkan prestasi memberangsangkan pada suku pertama 2021 ialah imbangan akaun semasa Malaysia yang terus mencatatkan lebihan apabila merekodkan sebanyak 12.3 bilion ringgit berbanding 18.6 bilion ringgit pada suku tahun sebelumnya dengan didorong oleh momentum positif ekspor bersih barangan. Pelaburan langsung asing turut mencatatkan aliran masuk lebih tinggi sebanyak 9.1 bilion ringgit berbanding 6.8 bilion ringgit pada suku tahun sebelumnya disebabkan oleh aliran masuk ekuiti dan pelaburan boleh dilabur semula yang lebih tinggi serta aliran masuk lebih rendah terhadap instrumen hutang. Pada masa yang sama, pelaburan langsung asing di luar negeri oleh syarikat Malaysia turut mencatatkan peningkatan apabila didorong oleh pembukaan semula ekonomi global dengan merekodkan sebanyak 7.8 bilion ringgit pada suku pertama 2021 daripada 5.2 bilion ringgit pada suku tahun sebelumnya. Peningkatan itu adalah disebabkan oleh pelaburan terhadap ekuiti di luar negara dan pendapatan boleh dilabur semula yang lebih tinggi pada suku tahun ini. Sementara itu, perdagangan Malaysia juga terus meningkat dengan mencatatkan jumlah kenaikan 2 digit sebanyak 14.8% tahun ke tahun. Sejajar dengan ini, imbangan perdagangan Malaysia kekal merekodkan lebihan sebanyak 58.6 bilion ringgit Malaysia. Pada tempoh yang sama, indeks pengeluaran perindustrian IPP meningkat sebanyak 3.9% dengan sokongan oleh pertumbuhan ketara indeks pembuatan. Prestasi sektor perkhidmatan yang merupakan penyumbang utama kepada ekonomi negara masih terkesan kerana jumlah hasil dan indeks volume menyusut namun pada kadar yang lebih perlahan.
berbanding pada suku tahun yang lepas. Indeks harga pengguna IHP pada suku pertama 2021 meningkat sebanyak 0.5% kepada 122.5 berikutan peningkatan indeks makanan dan minuman bukan alkohol iaitu 1.5% dan pelbagai barangan dan perkhidmatan iaitu 1.5%. Indeks harga pengeluar IHPR pengeluaran tempatan juga meningkat sebanyak 3% kepada 108.5 disumbangkan oleh kenaikan indeks pertanian, perhutanan dan perikanan, pembuatan dan bekalan air. Pada masa yang sama, indeks perlombongan serta bekalan elektrik dan gas masing-masing mencatatkan penurunan sebanyak 7.3% dan 1.7%. Okay, itu saja. Okey, baiklah. Jawapan yang sangat tepat diberikan oleh Puan Seri kita. Seterusnya, Datuk, jika tadi Datuk ada beri penerangan tentang jenis-jenis bantuan yang diberikan oleh pihak kerajaan. Namun persoalan di sini, siapakah di antara mereka yang layak menerima bantuan Prihatin Nasional B40 dan M40 dan berapakah bayaran bantuan Prihatin Nasional yang akan diterima oleh golongan ini? Okey, baik. Kategori yang layak menerima bantuan Prihatin Nasional B40 adalah seperti yang pertama, isi rumah, itu kahwin atau ibu atau bapa tunggal, balu, janda, duda yang ada melaporkan maklumat anak pada permohonan BSH 2020 dan pendapatan isi rumah adalah 4,000 dan ke bawah. Yang kedua, itu kategori bujang atau ibu atau bapa tunggal, balu, janda, duda yang tidak melaporkan maklumat anak pada permohonan BSH 2020 dan had umur adalah 21 tahun dan ke atas termasuk kategori warga emas 60 tahun dan ke atas dan pendapatan bujang adalah 2,000 dan ke bawah. Dan yang ketiga, penerima merupakan warga negara Malaysia yang menetap di Malaysia. Manakala kategori yang layak menerima bantuan Prihatin Nasional M40, pembayar cukai yang berdaftar dengan LHDNM yang berstatus adalah isi rumah. Yang pertama, isi rumah, iaitu sama kahwin atau ibu tunggal atau bapa tunggal, balu, janda, duda berdasarkan data percukaian dan pendapatan agregat bulanan adalah 4,001 hingga 8,000 berdasarkan borang nyata cukai pendapatan BNCP terkini. Yang kedua adalah kategori bujang, iaitu individu yang berstatus bujang dalam data percukaian. Had umur adalah 21 tahun dan ke atas dan pendapatan bulanan adalah 2,001 hingga 4,000 berdasarkan borang nyata cukai pendapatan BNCP. Manakala yang ketiga adalah pembayar cukai yang merupakan warga negara Malaysia yang menetap di Malaysia. Okey, baiklah. Saya harap penerangan itu tadi dapat menjawab soalan-soalan para penonton. Dan jika anda tersenarai dalam golongan yang layak mendapatkan bantuan kerajaan ini, anda dinasihati melayari laman web yang dipaparkan untuk mendapatkan maklumat lebih lanjut. Sebelum kita akhiri, saya lihat terdapat banyak soalan-soalan yang telah diajukan oleh para penonton di ruangan sembang kita. Jadi soalan yang pertama adalah untuk Profesor Madya. Adakah bolehkah Prof nyatakan sedikit tips untuk penganggur-penganggur bertahan dalam waktu pandemik ini? Okay, baiklah. Dalam situasi yang getih sekarang ini, kita berpegang kepada prinsip hendak seribu daya, tidak hendak seribu dalih, di mana kita tidak lagi boleh memilih ataupun mempunyai keinginan yang terlalu tinggi dalam pekerjaan, di mana kita tahu ramai sekarang ni yang dibuang kerja dan ramai yang terpaksa menganggur di rumah tanpa sebarang pendapatan. Jadi bagi mereka yang dibuang kerja ataupun diberhentikan kerja ataupun dicutikan daripada kerja,
mereka perlu berfikiran terbuka dan memandang setiap ruang dan peluang yang ada sebagai satu cabaran untuk mereka menjana pendapatan dalam situasi yang genting ini. Sebagai contoh, ada juruterbang yang membuka perniagaan apabila mereka diberhentikan kerja. Ada yang melakukan perniagaan restoran, menjual produk, membuat review produk, dan ada antara mereka yang hanya membuat perusahaan perniagaan kecil tetapi boleh menjamin pendapatan mereka sepanjang mereka diberi cuti yang mampu menjamin pendapatan mereka sepanjang mereka diberhentikan. Itulah. Seterusnya, kita tidak boleh terlalu memilih dan kita perlu melihat apa sahaja ruang yang ada dan berani menceburkan diri dalam kita perlu berani menceburkan diri dalam setiap sektor yang ada sekarang ini. Sebagai contohnya, kerja barang. Apabila semua kita dikehendaki duduk di rumah dan masing-masing mempunyai gadget, ramai di antara mereka yang menggunakan peluang ini untuk membeli pelbagai barangan daripada rumah. Dan secara tidak langsung kerja-kerja barang ini, permintaan kepada kerja-kerja barang ini akan bertambah, dan mereka yang terjejas ini patut melihat ini sebagai satu peluang untuk mereka gunakan untuk menjana pendapatan mereka. Saya kira itu sahaja daripada saya. Baiklah, soalan seterusnya adalah untuk Puan Sri. Apakah yang berlaku dalam pasaran buruh pada hari ini dan faktor-faktor yang menyebabkan keadaan tersebut boleh berlaku? Silakan. Okey. Keadaan pasaran buruh di dalam negara menunjukkan sedikit ketidaktentuan berikutan langkah bersasar yang dilaksanakan kerajaan untuk menangani pandemik COVID-19. Ketidaktentuan momentum pemulihan dalam pasaran buruh dapat diperhatikan apabila bilangan penduduk bekerja menurun sedikit kepada 0.04% tahun ke tahun kepada 15.24 juta orang, manakala kadar pengangguran kekal tinggi melebihi 4% dengan merekodkan 4.8% pada suku pertama 2021. Dari sudut permintaan buruh, bilangan jawatan dalam sektor ekonomi berkurang sedikit dipengaruhi penurunan dalam jawatan diisi. Sementara kekosongan mencatatkan peningkatan kecil. Secara keseluruhannya, pasaran buruh masih berada dalam situasi yang mencabar dan belum kembali seperti keadaan sebelum COVID-19 melanda negara. Berdasarkan prestasi beberapa indikator ekonomi utama negara ini, pertumbuhan ekonomi dijangka lebih kukuh pada suku kedua 2021 disebabkan kesan asas yang lebih rendah apabila ekonomi merosot sebanyak 17.7% pada suku tahun kedua 2020. Merujuk pada program bicara khas bertajuk Cabaran Pandemik COVID-19 eksklusif bersama Perdana Menteri juga, beliau yakin ekonomi negara akan kembali positif. Pemulihan ekonomi turut bergantung kepada tahap kawalan jangkitan COVID-19 dapat dikawal dan impak pelaksanaan PKP 3.0 dengan prosedur operasi standard SOP yang ketat terhadap sektor ekonomi dan sosial. Lanjutan bagi perkara ini, indeks pelopor IP pada Mac 2021 mencatatkan pertumbuhan yang kukuh pada 17.3% terutamanya disebabkan kesan asas yang rendah pada Mac 2020. Susulan lockdown dilaksanakan di seluruh negara dan disokong oleh prestasi komponen IP lebih baik.
Mengambil kira prestasi IP dan situasi semasa wabak COVID-19, prospek ekonomi dalam jangka pendek dilihat adalah menggalakkan, namun dalam persekitaran yang mencabar, maka komitmen semua individu sangat penting dalam mengawal situasi pandemik semasa bagi mengembalikan momentum ekonomi dalam beberapa bulan akan datang. Akhir kata daripada saya berharap ekonomi negara akan semakin pulih dengan kerjasama setiap individu di negara ini bagi mematuhi SOP. Dengan sentiasa menjaga SOP, penyakit virus COVID-19 tidak akan dapat memasuki tubuh badan semua individu. Dengan ini, setiap individu dapat terus menjalankan aktiviti ekonomi secara normal dan secara langsung dapat memulihkan ekonomi negara pada tahun 2021 ini dan juga pada tahun akan datang, insyaAllah. Itu saja. Okey, baiklah. Disebabkan masa yang semakin suntuk, kita sudah sampai di soalan yang terakhir, iaitu bagaimanakah kaedah bayaran bantuan perhatian nasional B40 dan M40 ni dapat dilaksanakan? Mungkin Dato' boleh jelaskan sedikit, dan bagaimana jika akaun bank yang dicatatkan adalah tidak aktif dan telah pun ditutup? Baiklah, kaedah bayaran bantuan perhatian nasional B40. Pertama, pembayaran sekiranya ada maklumat akaun, iaitu bayaran adalah secara kredit ke akaun, atau jika status bayaran adalah gagal kredit, bayaran adalah secara tunai di bank simpanan nasional. Yang ketiga, jika tiada akaun, bayaran adalah secara tunai di bank simpanan nasional BSN. Manakala bagi kaedah bayaran bantuan perhatian nasional M40 pula, bayaran akan dibuat melalui akaun bank yang dinyatakan di dalam BNPT terkini yang telah dikemukakan. Bayaran akan dikreditkan ke akaun bank ketua isi rumah. Dan terakhir, jika taksiran bersama telah dipilih semasa mengemukakan BNPT, bayaran akan ke akaun bank atas nama pembayar cukai yang ditaksir. Seterusnya, bagaimana jika akaun bank yang didaftarkan adalah tidak aktif atau tutup? Bagi bantuan perhatian nasional B40 pula, sekiranya status pengkreditan adalah gagal kredit, pembayaran akan dibuat secara tunai melalui Bank Simpanan Nasional BSN. Penerima boleh membuat penunaian di kaunter BSN setelah nombor siri dipaparkan di portal BPN. Penunaian boleh dilakukan setelah tamat Perintah Kawalan Pergerakan. Manakala bagi bantuan perhatian nasional M40 pula, permohonan boleh mengemastini maklumat akaun bank melalui aplikasi e-Kemastini untuk memastikan maklumat akaun bank adalah terkini dan aktif. Pastikan akaun bank adalah atas nama penerima. Akhir kata dari saya, gunakan bantuan yang diberikan dengan sebaik mungkin dan patuhi SOP yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan. Itu sahaja. Okey, baiklah. Saya harap jawapan-jawapan tersebut boleh menjawab soalan-soalan yang ditanyakan oleh para penonton. Sebelum kita akhiri program temu bual kita pada hari ini, izinkan saya membuat satu kesimpulan kecil. Secara kesimpulannya, semua pihak perlulah berganding bahu dan bekerjasama untuk mengambil serius dalam menangani masalah krisis ekonomi yang berlaku pada negara pada hari ini. Kemelesetan ekonomi dunia telah memberi impak yang besar kepada negara dan mendatangkan masalah kepada masyarakat. Semoga kita dapat menghadapi era kemelesetan ekonomi dunia secara hikmah dan bijaksana. Sememangnya, kemelesetan ekonomi ini bukan sahaja dihadapi oleh keluarga, malah masyarakat dan negara secara keseluruhannya. Oleh itu, prakasa yang pragmatik dan berkesan yang dicadangkan diharapkan dapat menjadi penawar yang paling mujarab dalam menangani masalah hari ini. Akhir sekali, terima kasih saya ucapkan kepada ketiga-tiga panel pada hari ini kerana sudi meluangkan masa dan menyampaikan ilmu yang sangat tinggi nilainya. Yang baik itu datang daripada Allah dan yang buruk itu datang daripada diri saya sendiri.